Sheila berkaca mata, nampak matang. Assalamualaikum dan selamat datang. Tak nak jawab lah. Sebab kita sekarang berada di TV Al-Hijrah. Oh, TV Al-Hijrah? Ya. So, H kat belakang lah. Cuba. Okey, saya cuba Ya. Sheila buka spek, mata merah. Jadi selamat datang ke TV Al-Hijrah. Tak nak jawab juga sebab kita bukan sebab datang hari Betul? ni. Kita kena selamat menonton TV Oh, Al-Hijrah. okey. End lah. Dah cukup. Okey. Cukup dah lama sangat. Alah, nanti. baru nak cuba mengasah bakat memantun saya Tak apa ni. lepas ni Boleh lah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama kami di dalam rancangan Al-Hijrah Be Friends saluran 114. Dan seperti biasa, Al-Hijrah Be Friends merupakan sebuah platform Harry. Betul. Platform untuk memperkenalkan serta mempromosikan produk-produk usahawan muslim, produk-produk tempatan khas buat anda penonton-penonton di rumah. Betul tak? Betul. Dan anda bersama dengan saya Auji Alsagaf. Dan saya Harry Zainal. Seperti biasa, kalau anda rasa anda nak promosikan produk anda, kalau anda rasa anda nak popularkan produk anda, kalau anda rasa nak kami bantu produk anda, jangan lupa untuk orang kata apa, WhatsApp ke nombor 0112172111. Yeah. Saya ulang lagi sekali, 0112172111. InsyaAllah. Sebab niat kami yang akan membantu anda supaya kata apa, produk anda berhak popular dan orang kata apa, kami nak bantu produk-produk muslim sebenarnya. Betul tu Harry. Dan seperti biasa Auji, sebenarnya kita sebenarnya dalam minggu di awal persekolahan. Okey, mungkin ada yang mereka ibu bapa di luar sana dah pun daftar anaknya di sekolah. Betul Tapi tu. ada yang masih lagi nak fikir nak kat mana nak hantar anak den ni. Tak tahu lagi nak pilih kat mana Auji. Betul. Kadang-kadang ibu bapa ni dia nak yang terbaik untuk anak dia. Betul. Nak ada aliran agama yang ada juga seimbang dengan akademik. Betul. Jadi saya rasa ini adalah yang terbaik lah sekiranya untuk penonton-penonton di rumah yang menonton hari ini Al-Hijrah Be Friends. Jadi kita tak nak buang masa. Kita ada sekolah Kiblah. Sekolah Kiblah ni? Saya rasa ibu bapa mesti nak tahu. Semua dah tak sabar nak hantar anak dia sekolah Kiblah. Nak tahu apa lagi informasi menarik tentang sekolah Kiblah? Jom kita ke pentas utama bersama dengan orang kuat sekolah Kiblah. Silakan Auji. Silakan Harry. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersama dengan Tan Sri Datuk Hashim Meon selaku pengerusi Yakin dan Sekolah Kiblah ataupun Yayasan Kebajikan Nusantara. Betul Tan Sri? Alhamdulillah. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan sebelah Harry tu Tuan Haji, Tuan Haji Ismail Omar. Apa khabar Tuan Haji selaku pengarah urusan sekolah Kiblah. Itu yang saya katakan tadi, orang kuat sekolah Kiblah ni. Ya, betul. Kita bawakan kepada anda supaya dia dapat terangkan lagi antara misi, visi dan antara kata apa, sumber inspirasi. Semoga anda yakin untuk menghantar anak anda ke sini insya-Allah. Ya, saya nak betul, tanya Tan Sri lah ya, Tan Sri. Okey, Tan Sri, saya nak tanya apakah sebenarnya aspirasi atau inspirasi utama untuk penubuhan sekolah Kiblah ni? Silakan Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, puan-puan dan para penonton di rumah. Ya. Islam memang menggalakkan kita menuntut dan menyebarkan ilmu. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Sementara dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap muslim. Jadi berdasarkan pada itu, sebuah badan bukan kerajaan yang dikenal sebagai Yayasan Kebajikan Nusantara atau Yakin, yang dipelopori oleh Allahyarham Tan Sri Dr. Anuddin Wahid, mantan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, telah ditubuhkan dengan tujuan untuk memperkembangkan lagi syiar Islam. InsyaAllah. Dan hasil daripada itu telah wujudlah sebuah pusat pendidikan yang dikenal sebagai sekolah Kiblah. Okey. Pada tahun 1992 diikuti dengan Mahat Tahfiz
kira-kira 4-5 tahun selepas itu. Dan dari dua institusi ini, Sekolah Kiblah dan Mat Tafiz, kami menyediakan kemudahan pembelajaran agama dan juga pelajaran berdasarkan kepada kurikulum Silibus yang sama seperti sekolah yang lain lah. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan ianya merupakan pusat pendidikan bersepadu untuk memberi peluang kepada anak-anak kita meneruskan pengajian mereka. Ya, seperti yang tertera di kaca TV, penonton-penonton di rumah boleh lihat kemudahan-kemudahan yang disediakan di sekolah Kiblah. Kiblah. Ya, maafkan saya. Sebab kalau anda dapat lihat pada awal tadi, itu sebenarnya antara di awal penumbuhannya. Kan yang kita nampak daripada yang kecil, sekarang alhamdulillah dah makin besar, dan itu menunjukkan antara sokongan daripada orang ramai sendiri. Tapi nak tanya juga, bila kita dah tubuhkan sekolah ni Tan Sri, Tuan Haji, bila kita nak tahu ke antara sambutan, kita nak tahu juga bagaimana sambutan orang luar terhadap sekolah Kiblah ni sendiri. Tuan Haji. Ya. Jadi alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pastilah mula-mula tu kita ambil masa untuk nak take off sekolah ni, dan kita mula sekolah ni sebenarnya di Tanjung Keling, Melaka. Tanjung Keling, Melaka. Okey. Tahun pertama tu hanya 12 pelajar je. 2 kontainer je. Yang gambar tadi yang rumah yang kecil gambar tu kan. tu. Oh, Dengan okey. Untuk awal-awal dia. Tapi lepas tu ialah Berkembang. semasa berkembang sampai ke Bangi, sampai ke Dengkil, dan akhirnya sekarang ni kita sudah punyai premis kita sendiri Alhamdulillah. di Jendram Hulu. Jendrami? Jendram Hulu. Jendram Hulu. Tapi kita panggil sekarang ni Jendram Heights lah, tempat premis baru. Oh, okey. Jadi kita daripada sekarang kita dah sampai dulu dari Sungai Merap 200 pelajar, dan sekarang dah sampai lebih kurang 500 pelajar. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan kita mempunyai kemudahan untuk menerima sampai 800 pelajar. 800 pelajar. 800 pelajar dah Alhamdulillah. Pelajar-pelajar ni pula tu alhamdulillah datang daripada bukan saja di seluruh Malaysia, tapi dia datang daripada Thailand, ada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia, dan ada juga orang Melayu kita yang hijrah ke Australia pun hantar balik. Oh, datang balik. Alhamdulillah. Okey, itu antara sambutan yang saya kira sangat memberangsangkan dan bagi saya sangat unik. Sebab mungkin pada awalnya saya rasa target mereka kepada tempatan. Kan dah tak sangka pula pergi kepada Thailand, Singapura, dan juga mereka yang pernah migrate di Australia dan datang semula ke Malaysia dan pergi ke sekolah Kiblah dan sendiri. Jadi macam mana pandangan Tan Sri sendiri terhadap perkara tersebut? Sebab mungkin saya kira tidak pernah terlintas pun kan kita nak kembangkan lagi macam tu, tapi tiba-tiba sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Mungkin Tan Sri nak komen sikit apa yang telah Tuan Haji katakan tadi. Saya tambah lagi peranan yang dimainkan oleh Yakin tadi. Oleh sebab Yakin ni sebenarnya ada juga ada 2 lagi sekolah yang dipayunginya. Satu di Kota Baru, sekolah rendah Kiblah, dan satu lagi di Yala. Dan mungkin berdasarkan kepada kerjasama strategik yang erat dengan rakan-rakan sana, jadi kita dapat sambutan yang begitu menggalakkan. Dan sekarang ini kita mengharapkan supaya lebih ramai lagi pelajar-pelajar dari luar negara yang akan berminat untuk menyertai Kiblah, institut pendidikan Kiblah ini. Ya, betul tu. Dan daripada sekecil-kecil institusi sekolah Kiblah ni dan berkembang kepada sekolah Kiblah yang sampai sekarang ni. Jadi bagaimana Tan Sri melihat sendiri sekolah Kiblah ni dah orang kata dah dapat tempat di hati rakyat Malaysia ni. Jadi dah terkenal. Jadi bagaimana pandangan Tan Sri sendiri? Saya penuh yakin bahawa dengan komitmen yang ditunjukkan oleh keseluruhan keluarga Kiblah yang terdiri pada pihak pengurusan, tenaga akademik, dan juga bahkan juga ibu bapa dan juga alumni Kiblah. Kerana Kiblah telah wujud sejak tahun depan insya-Allah 25 tahun. Dah lama. Jadi tu 25 tahun. lepasan Kiblah ni dah ada yang difahamkan yang telah mendapat PhD, yang mendapat masters. Jadi mereka ni saya dapati agak unik kerana mereka ni balik ke Kiblah dan menyumbang
bukan saja tenaga tetapi juga dalam bentuk harta benda dan juga keuangan. So ini satu petanda yang agak baiklah bagi perkembangan masa depan kiblah yang kita harap akan berterusan dan akan meningkat lagi dari masa ke semasa. Ya, insya-Allah. Jadi apa tawaran-tawaran baru? Sebab saya difahamkan sekolah kiblah ni dia ada menawarkan package baru yang contemporary. Jadi boleh Tuan Haji ceritakan sikit kepada penonton di rumah? Menarik tu. Saya dengar ni pun dah menarik dah sebenarnya Haji. Sebenarnya kita ni, alhamdulillah kita ni mula dengan pemikiran sekolah saja. Lepas tu kita kembangkan jadi sebagai satu tahfiz. Dan sekarang ni dengan penasihat-penasihat kita, komitmen ahli lembaga pengelola kita yang profesional. Jadi sekarang ni kita telah kembangkan sekolah ni. Kita ada pertama sekali misalnya kita ambil akademik, KSSM tu lah. Okey. SPM tu semua sekali. Tapi SPM pun kita kembang. Kita ada sastra dan sains dua-dua. Okey, dia pecah kan. Pecah pula. Kombinasi yang- Lepas tu kita ada tahfiz. Tahfiz pula tu kita ada yang ialah tahfiz tu ikut peringkat kemampuan juga. Yang mampu tahfiz 30 juz tu kita kembangkan terus, kita bawa ke terutama ke universiti-universiti Timur Tengah. Dan cara yang tidak mampu pula tu kita ajukan untuk ambil SPM. Tergali dengan tahfiz. Dan sekarang ni 2017 kita kenal pula tahfiz pertama kali. Satu tahfiz di Malaysia, walaupun ramai orang ada idea tu, tapi tidak betul-betul terlaksana. Tapi kami ada tahfiz vocational. Yang ini idea Tan Sri sendiri. Tan Sri bayangkan seorang yang mekanik workshop, dia tu hafiz. Misalnya dengan kemahiran-kemahiran. Ya. Dan Itu yang insya-Allah kita nak tu, Tuan Haji. insya-Allah lah. Seimbang. Jadi nanti lepas ni kita akan cerita pula berkenaan kemahiran vocational. Betul. Ya. Dan insya-Allah masa depan kita ada pula nanti nak buat satu pusat bahasa Arab. InsyaAllah. Dan maksudnya di sekolah kiblah ni tadi dah katakan ada kata apa sastra dan juga sains. Ya. Kan? Sastra dan juga tahfiz tadi kan. Ya. Jadi tahfiz ni memang kata apa wajib tapi cuma dia akan diberi dua pilihan lah, sains ataupun sastra begitu. Ya, ya. Oh, okey, Tapi faham. di sekolah tu pun sendiri dia ada tahfiz dia sendiri. Oh, dari tahfiz dia sendiri. Jadi lepas subuh dengan lepas maghrib tu dia pelajar diwajibkan. Itu untuk masanya ngapal. lah. Itu masa dia dan kita target lah kata kalau pelajarnya baik memang kita dapat 1 juz setahun. Kan? Kalau pelajar tahfiz biasa ni yang normal ni dia 1 juz bulan. Betul. Tapi kalau Fast satu dia dapat 1 juz tahun pun, kalau 5 tahun dia habis SPM dia dapat 5 juz tu cukup. Alhamdulillah lah. Kalau level Malaysia ni cukup baiklah. Cukup baiklah, betul. Peringkat umur tu macam mana? Ya? Peringkat umur. Umur tu kita mula daripada lepas UPSR. Dah Umur jenam. 12 tahun. Darjah 6. Okey. Lepas tu kita sampai ke tingkatan 5 lah. Harry mungkin boleh cuba walaupun Harry dah 20. InsyaAllah tak. Mungkin kalau bukan saya, mungkin adik-adik. Ya, Kan, betul. mungkin datang Auji ada anak nanti. Akan datang lah. Kan boleh kan? Okeylah. Tapi banyak sebenarnya kita nak bincangkan tentang sekolah kiblah ni. Mahat ni sebab apa? Ini adalah satu kata apa inisiatif yang baik sebenarnya. Sebab apa yang dikatakan tadi saya rasa sangat teruja. Sebab first kali dia katakan tadi bukan saja daripada Malaysia tapi juga daripada Thailand, Singapura, Brunei, saya kira daripada luar negara. Dan yang paling menarik sekali, walaupun kita mengajar tahfiz tapi sebenarnya kita juga ada aliran sains dan juga sastra. Yang mana kita bukanlah fokus kepada satu aspek saja dan kita juga seimbangkan dengan aspek mana yang dikehendaki untuk negara kita lah. Ya, betul. Okey, itu antara sedikit saja kita bincangkan tentang sekolah kiblah Tan Sri dan juga Tuan Haji. Kita rehat sekejap boleh ke? Ya. Boleh Tuan Haji? InsyaAllah. Kita nak rehat kejap, kita nak Minum-minum minum dulu, dulu Tuan Haji. kan. Tan Mungkin Sri. kita nak relax dulu sebab apa yang mereka di rumah sana pun mungkin dah dengar ni macam menarik ni. Nak tahu lagi, Tapi nak kita tahu bukan lagi. nak closing dulu, kita akan berterhat dulu seketika. Kita akan kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan rancangan Al-Hijrah BFN hari ini. Ibu-ibu, bapa-bapa ataupun akak-akak, abang-abang yang baru saja nak hantar anaknya ke sekolah. Tadi dah tahu kan? Di blog yang pertama kita dah berjumpa dengan Tan Sri dan Tuan Haji bercerita tentang masa depan, tentang sekolah kiblah ni. Sekarang kita nak bercerita pula dengan kata apa package
package yang ditawarkan di sekolah ini supaya anda semua lebih orang kata apa terang kan, lebih memahami sebenarnya apa yang diterapkan di dalam sekolah Kiblah ni. Nak tahu, kita bersama dengan dua orang cikgu yang sememangnya akan memberikan anda informasi yang sangat menarik. Semput-semput saya tiba-tiba kan. Okey, baiklah. Kita bersama dengan ini Cikgu Azizan Datuk Wira Haji Moen selaku Ketua Jabatan Kolej Vocational. Assalamualaikum Cikgu. Sihat you? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebelah saya ni Cikgu Ismail Abdul Karim merupakan pengetua sekolah dan Ma'had Tahfiz Kiblah. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik. Saya pun tersasul Sebab kita bersama dengan pengetua. Itulah saya macam kan? macam seronok sangat berada dengan di samping cikgu-cikgu ni. Okey. Saya nak tanya Cikgu Ismail berkenaan dengan pendidikan tahfiz. Tapi sebelum kita cerita pasal tahfiz ni, saya nak tahu juga saya difahamkan sekolah Kiblah ni ada tema. Tema baru ialah kita masuk 2017 kan. Jadi boleh tak Cikgu Saya ada Cikgu baca Ismail, tema tu tapi saya tak nak sebut lah. Okey. Mungkin Cikgu Ismail boleh sebutkan lebih terang. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Oji dan Sama-sama. Herin. Okey. Dia sebenarnya bermula daripada sense of urgency dan juga keazaman pihak sekolah untuk membawa perubahan yang kita maksudkan bahawa we can make a change. Boleh buat perubahan. Betul. Okay, Perubahan tu daripada datang daripada diri kita sendiri. ya, daripada betul, Cikgu? dalaman Dalaman Kiblah tu kita. sendiri. Ya. Ini juga sebenarnya berpunca daripada analisa kami terhadap apa dikatakan perubahan dunia yang semakin gawat, semakin tak menentu, dan juga kami juga melihat persaingan yang semakin kompetitif dalam dunia pendidikan. Betul. Terutamanya di pesisir kami, di sekitar bandar-bandar dan juga kampung-kampung. Dan yang ketiganya kami melihat bahawa pendidikan sekolah kita pun perlu di-upgradekan, di-standardkan ke arah yang orang kata lebih berkualiti. Betul. Dan yang keempat, kami juga melihat betapa ekspektasi baru, keperluan baru, persepsi baru ibu bapa terhadap student outcome ataupun dipanggil kemenjadian pelajar. Jadi berdasarkan empat perkara ini, kami merumuskan bahawa kami perlu berubah dan akhirnya kami berazam untuk menjadikan sekolah ini sebagai a world class school dengan temanya Moving Together Toward a World Class School and Your Future Excellence Begin Here. Itu yang pertama. Dan itu yang untuk saya para sebut tadi. hufaz dan juga sekolah Ma'had Tahfiz, kami mensasarkan bahawa temanya adalah Nurturing Professional Hufaz. Sebab sebelum ini hufaz hanyalah untuk menjadi imam, menjadi ustaz. Betul. Tapi sekarang ni kita kena adanya perspektif baru. Hufaz juga merupakan seorang pilot, seorang profesional, seorang usahawan teknik dan sebagainya. Itu sebenarnya yang orang kata apa, bukan nak bangga diri, tapi itu sebenarnya yang orang kata apa lagi saya kata lagi stabil, lagi hebat lah saya kira. Bukan hanya belajar untuk menjadi seorang imam dan juga hafiz, tapi juga ada pekerjaan yang kukuh. Kan biasa kalau orang pandang satu pekerjaan ni, alah ini memang lara orang kata, tapi sebenarnya tak. Kan dia ada hafiz dalam diri dia sebenarnya. Ya, betul. Jadi tadi kita lihat Cik Ismail sendiri ada sebut berkenaan dengan hufaz, tahfiz. Jadi apakah penawaran, ada tak tawaran baru yang disediakan? Tawaran lah. Tawaran. Bukan penawar. Penawar diri. Tawaran yang disediakan oleh sekolah Kiblah ni sendiri. Ya, sealiran dengan perubahan ini maka kami menerapkan apa dikatakan kurikulum baru, kurikulum bersepadu tahfiz kebangsaan. Kurikulum bersepadu tahfiz kebangsaan yang mana sebelum ini kami melihat bahawa kami tak ada pun bidang-bidang akademik. Tapi sekarang tahfiz untuk tingkatan 1 kami tawarkan juga subjek akademik, subjek agama dan juga subjek tahfiz itu sendiri. Itu yang baru. Dan di samping itu juga kami menawarkan tahfiz yang mampu untuk masuk ke vocational dan juga mampu untuk mengambil akademik umpamanya bidang sains dan teknologi. Itu yang kami tawarkan. Dia lebih orang kata berbentuk progresif dan memenuhi untuk masa depan. Itu penting kualiti tu. Kualiti. Dia nak berkembang dengan kualiti yang lebih baik. Betul. Kan okey, Cikgu Azizan dah lama dia kat sini kan. Cikgu Azizan tak sabar nak. Lama juga. Dia tunggu je tak ada nak tanya kita soalan ke? Ada sebenarnya saya nak tanya dengan Cikgu Azizan, mungkin boleh terangkan Kiblah ni dia menawarkan antara bidang vocational dalam pengajian agama. Boleh cerita sikit antara pakej yang menarik ni? Okey, terima kasih Cik Harry. So sekarang ni
daripada apa yang package yang ditawarkan tadi secara keseluruhannya holistik di Sekolah Kiblah kan. Jadi kita tahun 2017 kita akan ada program kita yang terbaru iaitu College Vocational Kiblah lah. Dan ini merupakan satu program yang memang kita nampak baru pertama dekat Malaysia. Yang mana dia menggabungkan antara pendidikan tahfiz tu kan dengan vocational. Dan dalam pendidikan fokus utama kita sebenarnya bila kita war-warkan program ni, kita anjurkan program ni adalah kita nak bantu budak-budak tahfiz ni yang mana kebiasaannya kan, dia tak ada academic background. Dia tak ada masuk PT3, dia hanya tahfiz mata-mata. Betul. Jadi kalau dia nak sambung kerjaya dia biasanya dia kena ada SPM. Betul. Okey. Jadi yang ramai orang tahu ambil SPM. Tapi dalam sekarang ni apa tawaran kat Kiblah adalah mereka tak perlu ambil SPM, mereka boleh masuk terus ke aliran pendidikan kemahiran tu sendiri. Vocational. Okey, jadi vocational ni Diploma. kita terus pada peringkat diploma yang mana macam tadi yang kita tahu bahawa kita tak mau tengok budak tahfiz ni hanya semata jadi imam. Betul. Semata jadi ustaz. Okey. Jadi kita nak budak tahfiz ni dia boleh pergi menjadi profesional. Kan? Kalau kata dia buat bisnes sebagai usahawan, jadi usahawan yang profesional. Kan? Okey. Jadi dan juga dia ada pendidikan agama yang teguh lah. Yang itu. Jadi yang inilah yang mana kita buat program College Tahfiz Vocational Kiblah ni adalah harapan kita adalah untuk melahirkan pelajar tahfiz yang bukan sahaja dia ni hufaz tapi dia pun berkemahiran. Terutamanya yang kita buat sekarang ni bidang keusahawanan lah. Itu antara ni. Itu yang kita buat sekarang. Seterusnya mungkin itu panjang lebar dengan penerangan tadi tu. Betul. Dan kalau kita lihat sekarang ni pengajian-pengajian tahfiz di luar sana kan yang kita lihat bila dah belajar untuk tahfiz dan kemudian terus kepada agama, bidang agama juga. Contohnya ada ibu bapa yang terus menghantar anak-anak ke luar negara seperti Yaman, seperti Saudi, Mesir untuk terus menyambung pelajaran mereka. Jadi dalam sekolah Kiblah ini sendiri, adakah sebegitu juga? Macam dia punya strategi adalah adakah maksudnya harapan masa depan pelajar tu sendiri. Mungkin Cikgu Ismail mungkin boleh cerita lagi sebab bila kita dalam sekolahan ni cikgu ni mungkin masa sekolah tu kita boleh terapkan tapi bagaimana pula perancangan untuk mereka pada masa hadapan? Okey, Harry. Pertama sekali di Kiblah kita nak lahirkan apa dikatakan insan first class. Itu yang paling penting. First class. Jadi bila insan first class berarti kita akan menggabungkan dua perkara. Satunya pencapaian dari segi akademik dan kurikulum dan yang keduanya pencapaian dalam core kurikulum. Jadi yang saya nak terang yang pertama dulu. Yang first class dari segi kepribadian itu sendiri. Yang kita nak lahirkan dah insan yang first class yang mana pribadinya unggul. Yang melaksanakan tanggungjawab kepada Allah, menghormati orang tua, dapat mensejahterakan diri, yang bebas daripada gejala dadah atau sebagainya, yang mempunyai dikatakan pemikiran minda yang sihat dan nilai pribadi yang unggul, integriti yang tinggi, amanah, jujur dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya di Kiblah ni kita nak ada nilai tambah. Nilai tambah itu dikatakan pribadi yang sekunder, yang kedua, tahap kedua. Yang mana kita nak mantapkan dari segi bahasa. Dan dengan sebab itulah tubuhnya di jabatan bahasa yang baru. Dan dalam bahasa ini sebab kita tahu ilmu itu terletak dalam bahasa. Teknologi itu terletak dalam bahasa. Kalau tak mampu nak berilmu, nak berbahasa, dia tak mampu nak mendapat ilmu berbahasa, tak mampu nak dapat ilmu tersebut. Betul. Dengan sebab itu kita mantap di Kiblah. Yang keduanya kita nak akan main minda yang saintifik, yang profesional. Itu yang kita cuba bawa dalam dimensi baru ini. Dan yang ketiganya kita nakkan nilai kepimpinan yang tinggi. Betul. Nilai yang ini yang dikatakan kepimpinan aras tinggi. Okey. Jadi yang soalan tadi apa dia ni? Soalan ni ke mana? Dah lupa dah soalan. Dah banyak sangat. Pasal lagi ingat balik lagi. Masa depan. Okey, masa depan. Masa depannya ialah kami nak kedepankan, kami nak lahirkan cuba tadi hufaz yang profesional, yang usahawan yang profesional dan tidak semata-mata dia tahu bidang agama tapi juga dia boleh meneroka dalam pelbagai bidang dengan keutuhan pribadi.
Itu yang kami harapkan. Jadi macam mana pula usaha daripada sekolah sendiri untuk orang kata apa membina keutuhan diri tu? Sebab kita mungkin boleh cakap ini okey tapi macam mana kita nak terapkan bagi mereka sendiri bila dah kat luar tu sentiasa orang kata apa tak berubah. Okey. Macam mana tu cikgu? Apabila kita berubah dengan adanya tema baru ini, pertamanya kita berubah dari segi organisasi. Yang pertamanya kita mewujudkan jabatan-jabatan tertentu untuk mengurus bahagian ini. Yang kita tubuhkan ialah jabatan kepimpinan, tarbiyah dan juga jabatan penghayatan Islam. Itu yang pertama. Jabatan inilah yang akan mentarbiyah, memimpin pelajar hingga ke aras tinggi. Itu yang pertama. Yang keduanya juga dia akan bergabung dengan dipanggil high pelajar, high pelajar dan juga jabatan bahasa Arab. Jadi gabungan antara tiga-tiga ini kami percaya mereka mempunyai dikatakan integriti. Ya, dia punya silibus yang komprehensif untuk menghasilkan pelajar yang kita sebut ini pelajar yang first class, berwibawa. Itu dia tagline dia sebenarnya digunakan first class tu lah. Ya, first class. Tapi nak tanya juga sebab kita difahamkan antara kejayaan telah dicapai pun dalam bidang co-curriculum, betul tak? Ya, betul. Saya baru nak tanya pasal co-curriculum. Sebab kita dah banyak kepada kurikulum. Dan kita nak tanya pula tentang kurikulum. Kan mungkin boleh ulas lebih lanjut lagi mungkin Cikgu Ismail atau Cikgu Azizan. Cikgu Ismail. Cikgu Ismail. Okey. Dalam co-curriculum ni semua sebenarnya kita ada KPI, Key Performance Indicator. Ada yang kita nak capai. Okey, dalam co-curriculum semua co-curriculum kalau boleh kita nak capai ke peringkat antarabangsa. Okay. Dan kami dah capai pun. Satunya ialah kami dah dapat kejuaraan peringkat international robotik underwater yang kapal selam tu. Yang bertanding di Indonesia, di Kota Depok, Indonesia pada 24 September yang lepas. 2016 ini. Dan kami juga dah mencapai kejayaan alhamdulillah dalam Open UKM Challenge robotik, itu yang dipanggil F1. Yang robotik yang dalam atas track tu F1, kami dapat naik juara. Walaupun kami baru dalam bidang ini, tetapi kemenangan pertama dulu dah memberikan semangat, confident. Betul. Dan juga belief system yang tinggi pada anak-anak buah kami. Sebab pencapaian tu sebenarnya penting sebab dia menjadi sumber inspirasi sebenarnya. Kan bila antara contohnya kalau ada kata apa pelajar baru yang masuk ke sekolah kiblat, bila kita wawa kepada mereka, kita bukan fokus kepada kata apa kurikulum saja. Co-curriculum juga kita fokus dan nampak ini antara dua pencapaian terbaik yang pernah dicapai oleh sebenarnya sekolah kiblat. Ada lagi. Ada lagi. Pada bukan itu saja. hujung Januari ini 2017 kami akan bertanding sekali lagi di Cilacap, Indonesia untuk peringkat advance robotik underwater. Kami akan bersaing dengan mereka. Dan yang keduanya pada April nanti 2017 kami juga akan ke Bandung, Indonesia dalam Olimpiad Al-Quran, Sains dan Teknologi, juga bersaing pada peringkat seluruh Nusantara ni dalam pelbagai bidang. Hufaz, robotik, pelbagai perkara lah, ada 16 perkara kat situ. Ya, betul tu Cikgu Ismail. Jadi saya yakin penonton-penonton di rumah, ibu bapa tu nak yang terbaik untuk anak dia. Jadi sekarang ni kita dah nampak dah kita ada silibus yang orang kata tu lengkap untuk anak-anak dari segi pengajian tahfiz, pengajian akademik, vocational, serta ada juga co-curriculum. Jadi bagi saya penonton-penonton di rumah tu janganlah orang kata tu war-war, ragu-ragu, jangan was-was. Terus hubungi sekolah kiblat, kita berhubung terus dengan cikgu-cikgu yang ada di sana. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan sekolah kiblat ni. Jadi kita berhenti dulu dan kita kembali selepas ini. Ya, terima kasih kerana setia bersama kami di Al-Hijrah Be Friends. Okey, kalau tadi kita dah bincang berkenaan dengan pendidikan tahfiz, pendidikan vocational, akademik serta co-curriculum yang disediakan di sekolah
di sekolah kiblah. Okey, sekarang ni kita nak bercerita berkenaan dengan sambutan 25 tahun. Sekolah kiblah ni dah beroperasi selama 25 tahun. Jadi, penonton-penonton di rumah, ibu bapa, bolehlah mendaftarkan anak-anak ke sekolah ini kerana pendaftaran masih lagi dibuka. Untuk ialah kita nak dapatkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi, bersama dengan saya Cikgu Zuriah Seman selaku Timbalan Pengetua Sekolah Kiblah. Apa khabar Cikgu? Terima kasih kerana sudi datang Hijrah. Berkongsi dengan penonton-penonton di rumah. Dan sebelah ini masih lagi. Dan kita kembali bersama dengan Tuan Haji Ismail Omar. Tuan Haji okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji kata dia bawa momentum. Dia kata saya nak santai lepas ni. Kan? Betul Tuan Haji? Boleh. Okey, Tuan Haji, kita nak bercerita tentang sambutan 25 tahun ni Tuan Haji. Mungkin ini adalah satu harapan baru. Harapan baru kepada masyarakat dan juga mereka yang mendengarkan kita sekarang ini. Mungkin boleh bercerita dengan kami antara dah kata kiblah. Mungkin ke manakah arah tujunya pula? Arah tuju sebenarnya dengan sambutan 25 tahun ni Tuan Haji. Alhamdulillah, sebenarnya kita sebenarnya orang ramai terkejut kalau pergi kepada kita punya kompleks. Dia nampak sekolah ni tersegam. Kita ada 7 buah bangunan sekarang ni. Banyak. Dan sumbangan terbesar selain daripada korporat yang berderma pada kita, yang kita ada di bawah Yayasan Kebajikan Nusantara ataupun Yakin tu, kita ada tax exemption, bebas cukai daripada badan korporat. Tapi kita juga menerima sumbangan yang besar daripada Raja Qatar sendiri, Syekh Hamad Ibn Khalifah. Dan dia sebenarnya derma lillahi ta'ala, tak ada syarat, tak ada apa, untuk kita binakan sekolah ini menjadi satu sekolah model, sekolah Islam model sedunia yang dapat dicontohkan oleh dunia Islam. Sekolah harapan gitu. Sekolah harapan gitu. Betul. Jadi dalam 25 tahun ni, jadi kita dengan pakar-pakar pendidikan yang sudi menyumbang dia punya kepakaran masing-masing dan diketuai oleh Profesor Khadijah, Haji Taha dan Haji Mayudin. Jadi kita dapat membentukkan, dipanggilkan College Kiblah One Stop Center Youth, di mana bila kita masuk saja dalam kiblah macam masuk universiti, tapi dia peringkat sekolah. Jadi bila anak kita masuk, dia boleh tengok, ibu bapa boleh tengok daripada situ nak masuk KSSM ke tahfiz ke. Dan tahfiz, ibu bapa memang kita semua nak anak kita hafiz 30 Quran. Betul. Tapi bukan semua boleh. Kita kena tengok kemampuan pelajar-pelajar. Tapi kalau tak boleh, kita salurkan kepada apa nama KSSM. Ataupun kalau dia minat, kepada kemahiran. Seperti yang kita tadi Cikgu Azizan sebut tu, dalam bidang vocational. Jadi kita ada macam one stop center. Jadi 3 in 1. Dia macam 3 in 1. Macam Milo Nescafe lah, 3 in 1. Jadi ibu bapa masuk situ, dia boleh alih dan dia tak payah pergi ke mana-mana lagi. Dan sebenarnya kalau kita kaji dengan pakar-pakar pendidikan, kerajaan dia buat satu sekolah biasa. Ada aliran sains, ada sastra, ada tahfiz, dia buat tahfiz saja. Ada vocational. Tapi kita semua sekali dalam satu kompleks. Ini yang kita panggilkan masa depan kita ialah sebagai satu model sekolah kiblah. Di samping masa depan, kita pula bercadang dengan kerjasama sebuah universiti di Riyadh untuk bulan 4, bulan 5 ni dia orang akan hantar 4 orang pensyarah sebagai permulaan untuk penubuhan pusat linguis bahasa Arab. Di kiblah ni, insya-Allah. Alhamdulillah. Maksudnya kita ada 3 bahasa lah kat situ. 3 bahasa. Lebih daripada 1 bahasa. Lebih lah. Inggeris, Melayu, bahasa Arab. Bahasa Arab. Dan suasana dia sangat seronok sekali sebab apa? Sebab dia kata tadi bila masuk je dah macam sebuah college atau universiti. Dekat situ dah orang kata apa, dapat memupuk semangat mereka ni untuk terus belajar sebenarnya. Ya, betul. Setuju dengan saya? Setuju je dengan awak. So, saya nak tanya Cikgu Zuriah, dalam penganjuran event seperti yang dikatakan oleh Tuan Haji ke peringkat antarabangsa, adakah ini juga bermakna kiblah akan lebih memberikan penawaran tempat kepada mereka, orang-orang antarabangsa ni? Silakan. Sememangnya kiblah memangnya menerima pelajar antarabangsa, yang mana sekarang ni kita dah mempunyai pelajar-pelajar daripada warga Indonesia, Thailand, Kemboja, dan sebelum ni kita ada daripada China dan banyak lagi lah pelajar-pelajar daripada
beberapa negara. Dan insya-Allah dengan kemudahan kompleks kita yang lebih kondusif dengan prasarana yang kita dah naik taraf, dan kita rasa penawaran pelajar daripada antarabangsa ini dapat lagi kita ambil lebih ramai, dan insya-Allah mereka boleh menyesuaikan dengan sistem pendidikan yang kita tawarkan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Sebab apa dia, Uji? Apa awak nak cakap? Bukan, sebab saya bila dengar ustazah kata, cikgu kata-kata tadi memang dengan kata penawaran yang kondusif kan, kata perkhidmatan yang baik dan membuka peluang kepada kata apa pelajar di luar negara juga yang boleh datang ke sekolah kiblat. Tapi nak tanya juga, itu mungkin tentang sekolah lah. Mungkin ada perancangan pada masa akan datang nak buat college ke ataupun nak jadikan kiblat ni sebagai satu universiti ke? Itu sebenarnya dalam perancangan. Okey. Dan kita akan tahun ni ya, kita akan mulai satu sekolah vocational dan juga kita akan buat pusat linguis bahasa Arab. Okey. Dan masa depan insya-Allah kita harap dapat kerjasama dengan satu universiti terkemuka di Timur Tengah untuk membuat cawangannya di kiblah, dan ini sedang dalam peringkat perbincangan dan secara prinsipnya sudah ada persetujuan. Sudah ada persetujuan, insya-Allah. Saya yakin. Daripada salah satu universiti di Riyadh sebenarnya. Dan di samping itu, kita punya kurikulum agama juga adalah di dalam final pengiktirafan daripada Universiti Madinah. Jadi maksudnya dengan kurikulum yakin yang kita panggil kurikulum agama ni, dia boleh terus masuk level ijazah. Tak perlulah masuk senawi ke Ustaz Bahasa Arab di Timur Tengah lagi. Terus fast track. Dia boleh masuk pada situ. InsyaAllah. Okey. Tapi tadi masa kita berdirat tadi, Tuan Haji ada nak bagi tahu, nak cerita sikit tentang ada satu benda di belakang saya ni, boleh saya buat ke tengah sikit Ya. Okey, kita buat tengah sikit. Beasiswa 2017 ni tadi Tuan Haji nak ceritakan Kiblah. tentang ni, mungkin Tuan Haji boleh cerita lebih lanjut lagi tentang rebut peluang beasiswa 2017. Alhamdulillah dengan penema dan dermawan tu, dia orang nak betul-betul mendokong, sokong kita. Jadi dengan situ juga dia nak sekarang ni kita sendiri dah ada banyak tawaran. Tawaran misalnya kita ada 5 beasiswa daripada Universiti Imam bin Saud di Riyadh. Kita ada 5 beasiswa di cawangan Universiti Imam Saud di Jakarta. Ini untuk pelajar perempuan. Pelajar perempuan. Khusus daripada perempuan. Khusus untuk perempuan. Kemudian kita ada 5 beasiswa juga untuk tawaran 2017 Universiti Al-Ma'rifah ataupun The Knowledge University yang baru dibuka, International University di Riyadh. Juga kita ada baru ni, saya baru sebenarnya minggu lepas balik daripada Qatar. Saya beri dokumen untuk penerimaan 3 pelajar belajar di sekolah Qatar. Dalam bahasa Arab. Dan dia tanggung semua, kerajaan Qatar tanggung ni semua sekali. Dan akhir juga saya juga adalah salah seorang pengarah, dia panggil Kafaat Asiawiyah di Malaysia ni, di mana grup daripada Qatar dan daripada Saudi dan daripada UK, mereka telah membuat satu entiti dalam proses yayasan untuk membiayai. Sekarang dia telah biayai 35 pelajar yang belajar di UIA dan juga UM. Jadi pelajar ni boleh juga diberikan beasiswa ni. Tapi bukan yang di UIA dengan UM bukan di bidang agama. Tapi kiblah ni bukan saja, jangan salah faham, bukan saja dia orang belajar di universiti agama saja, tidak. Kita pernah ada seperti Tan Sri kata dah sampai PhD pun dah ada, dan yang dah keluar civil engineering daripada Manchester University pun ada, dan juga ada seorang daripada kita punya Fawaz, dia keluar daripada kiblah juga, dia belajar, dia ambil financial management masters di Manchester, dan sekarang ni dia bekerja sebagai manager finance company di Oman. Itu salah contoh-contoh. Jadi sudah pasti ada kelayakan-kelayakan yang tertentu untuk mendapatkan beasiswa 2017 ni, betul? Jadi boleh cikgu ceritakan sikit kelayakan yang diperlukan untuk mendapatkan beasiswa ni. Betul. Okey, berdasarkan kepada kita punya
peluang-peluang yang kita tawarkan tadi, sebenarnya dia berteraskan kepada sistem penilaian dalam subjek-subjek yang telah kita tawarkan. Yang mana di peringkat menengah rendah, iaitu masa tingkatan 2, pelajar akan disediakan satu peperiksaan yang akan menawarkan satu sijil, dan kemudian di tingkatan 4 akan kita buat lagi sekali ujian ataupun peperiksaan bagi kita keluarkan sijil menengah atas bagi subjek-subjek yang Subjek agama ke? Subjek agama. Kemudian kita ada lanjutan lagi peringkat pra-universiti. Itu dia, kita Seumpama tingkatan 6 lah kalau di sini. Jadi berdasarkan kepada kelulusan sijil-sijil yang kita ni sediakan tadi, kita akan tawarkan peluang-peluang tersebut kepada pelajar yang okey, faham. Itu maksudnya ialah kita ada ujian-ujian ni lah untuk kita lepaskan, dapatkan sijil, barulah kita dapat orang kata apa, menerima tawaran beasiswa yang telah dinyatakan oleh Tuan Haji sebentar tadi. Baiklah Tuan Haji, di menit terakhir perlawanan ini saya kira nampak dah macam pengelas sukan dah saya. Okay, saya nak tanya antara harapan Tuan Haji sendirilah kepada mereka yang di luar sana, yang ibu bapa yang belum daftar di sekolah Kiblah ni, ataupun mereka yang telah mendaftar, harapan Tuan Haji ataupun saranan Tuan Haji sendiri kepada mereka supaya cepat-cepat daftar di sekolah Kiblah ni. Bagi anda daftar tu, kata apa, usaha anda, tingkatkan usaha anda. Macam mana tu? Senang saja. Pergi pada kita website www.sekolahkiblah.com.my, dan kita harap ini sebagai satu one stop center. Ibu bapa tak payah pening kepala, kita tengok saluran kita 3 in 1, dan bila buat pusat bahasa Arab ni jadi 4 in 1. Tapi saya nak beritahu, seperti yang Tan Sri Hashim pengurusi kita cakap tadi, bahawa kita sekolah di bawah yayasan, bukan untuk komersial buat keuntungan, tapi kita beroperasi secara profesional sebagai swasta, dan yuran kita cukup murah, termurah. Dengan kita wajibkan asrama penuh, sebab tarbiyah kita mesti sebagai tarbiyah Islam kita tu mesti ini. Mesti penuh dan dengan tarbiyah Islam, tapi yurannya hanya RM500 je sebulan. Dengan makan, dengan minum, dengan itu semua sekali. Lengkaplah RM500 tu. Lengkap, full package. Saya tengok dekat apa, Tadika dekat Bangi pun, sekolah biasa je Tadika ke dah 450. Tapi kita tak, RM500 saja. Betul. Cukup termurah sekali. Itu dah, dengan hanya RM500 sebulan sahaja kita boleh daftar di sekolah Kiblah. InsyaAllah hubungi saja talian 013-932-0034 ataupun pergi ke laman web sekolah Kiblah. InsyaAllah di situ kita akan berikan anda antara informasi yang sangat menarik dan juga kreatif kepada anda. InsyaAllah kita sama-sama membantu mereka. Kita doakan juga mereka supaya terus maju dan terus orang kata berjaya di persada antarabangsa. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada dua panel kita pada ini. Terima kasih Cikgu. Tuan Haji, Tan Sri kita sebentar tadi. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan kembali lagi pada masa akan datang jika Allah izinkan kita untuk bersama lagi, insyaAllah. Baiklah, kita akan kembali lagi esok, masih lagi dalam awal tahun baru. Apakah azam anda? Kira azam anda? Apakah azam anda? Azam saya, kawan saya dah hilang dah. Okey. Banyak azam ni. Apa dah? Banyak azam ni. Banyak azam, dan pastikan azam anda capai. Azam anda kalau tak capai, insyaAllah tahun depan boleh lagi berazam. Boleh lagi. Okey, baiklah. Kita sampai di sini saja Al-Hijrah Bifan. InsyaAllah kita akan kembali lagi esok bersama dengan saya Heri Zainal. Dan saya Auji Al-Sagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.